Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, bersama lagi dengan Ustazah Amira. Okey, hari ini kita akan menyambung pelajaran Jawi untuk tahun 3. Apa yang kita nak belajar hari ini, anak-anak? Okey, jom kita tengok tajuk yang seterusnya. Okey, baiklah. Tajuk yang seterusnya adalah perkataan yang mengandungi 3 suku kata atau lebih. Perkataan yang mengandungi 3 suku kata atau lebih. Okey, boleh buka buku teks muka surat 38. Ya, boleh rujuk buku teks muka surat 38. Okey. Kita masuk unit yang kedua, iaitu hukum 3 suku kata pada perkataan bahasa Inggeris. Hukum 3 suku kata pada perkataan bahasa Inggeris. Baik, kalau kamu ingat, kita dah belajar mengenai 3 suku kata pada perkataan Jati Melayu ataupun Melayu Jati. Hari tu kita dah belajar. Jadi hari ini kita sambung pada perkataan bahasa Inggeris pula. Ya, kita fokus untuk perkataan bahasa Inggeris. Okey. Okey. Ini adalah contoh perkataan. Yang pertama adalah bateri ataupun battery. Battery. Dia ada 3 suku kata. Suku kata pertama ba, suku kata kedua te, dan suku kata ketiga ri. Bateri. Okey, bila kita tukarkan kepada tulisan Jawi, suku kata pertama ba, dia jadi ba alif. Suku kata kedua te jadi ta, dan suku kata ketiga ri roya. Bila kita sambung jadi bateri, ya. Perkataan 3 suku kata dalam perkataan bahasa Inggeris ni, kalau kamu perasan dan kalau kamu perhatikan, dia ada tambahan alif di suku kata yang pertama. Betul? Okey, kalau tak nampak lagi, kita tengok contoh yang kedua. Gasolin. Gasolin. Masih 3 suku kata. Suku kata pertama ga, suku kata kedua so, dan suku kata ketiga lin. Okey. Bila kita tukarkan kepada tulisan Jawi, jadilah gasolin. Masih lagi 3 suku kata. Ya, bila dalam bahasa Melayu 3 suku kata, bila kita tukarkan kepada Jawi pun haruslah 3 suku kata. Okey, ni bila kita dah sambungkan, ya. Ada tambahan alif pada suku kata yang pertama. Ga alif, sin waw, lam ya, nun. Gasolin. Okey, ni contoh yang pertama tadi. Bateri, yang Ustazah warnakan dengan warna putih ba. Pada suku kata yang pertama, ba, ya ada A, ada tambahan huruf A pada suku kata yang pertama. Bila kita tulis dalam tulisan Rumi, boleh ke kita eja macam ni? Bataroya. Boleh ke? Tak boleh. Kalau kita nak eja suku kata bahasa Inggeris ni, kita kena tambah huruf alif pada suku kata yang pertama. Macam mana? Macam tu. Ba alif ba, taroya, bateri. Ini barulah ejaan yang betul. Boleh faham? Alhamdulillah kalau faham. Okey, kita teruskan. Okey, seterusnya fakulti. Fakulti. Masih 3 suku kata. Suku kata pertama fa, suku kata kedua kul, dan suku kata ketiga ti. Fakulti. Yang mana yang kita perlu tambah alif? Yang mana? Yang suku kata pertama fa, kul, ti. Ya, suku kata pertama selepas F kita kena tambah A, dan bila kita tukar Jawi fa kena tambah alif. Jadilah fakulti.
T. Inilah perbezaan antara suku kata bahasa Melayu dan suku kata perkataan bahasa Inggeris. Dan seterusnya radio. Radio, 3 suku kata. Kita tukarkan kepada tulisan Jawi, jadilah radio. Ra, alif, ra, dal, ya, di, waw, o. Radio. Ya, radio. Okey, boleh faham ya? Okey, seterusnya. Kalendar. Kalendar ataupun kalender. Okey, 3 suku kata. Suku kata yang pertama ka, K-A-K. Suku kata yang kedua learn, L-E-N, learn. Dan suku kata ketiga dar, D-A-R, dar. Kalendar. Kita tukar kepada tulisan Jawi. Okay, suku kata yang pertama kita kena tambah dengan huruf alif. Kaf, alif, ka. Lam, ya, nun, lin. Dal, ra, dar. Kalendar. Seperti ini. Seterusnya kabinet. Kabinet, 3 suku kata. Ya. Bila kita tukar kepada tulisan Jawi, kita kena tambah alif pada sebutan ka. Ka, kaf, alif, ka, ba, ya, bi, nun, ya, ta, net. Kabinet. Okey. Seterusnya caramel ataupun caramel. Kalau bahasa Inggeris ni kita sebut caramel. Okay, bila kita sebut dalam Melayunya caramel. Okay, masih 3 suku kata. Suku kata yang pertama ka, suku kata kedua ra dan suku kata ketiga mel. Kita tukarkan kepada Jawi menjadilah kaf, alif, ka, ra, alif, ra, mim, ya, lam, mel. Caramel. Okay, kena tambah alif pada suku kata yang pertama. Kemudian parasit. Parasit. Suku kata pertama pa, suku kata kedua ra dan suku kata ketiga sit. Parasit. Kita tukar kepada Jawi menjadi pa, alif, pa, ra, alif, ra, sin, ya, ta, sit. Parasit. Seperti ini. Okey, baik. Faham ya? Okey, seterusnya. Okey, baiklah, kita boleh terus rujuk muka surat 40. Okey, Ustazah ada tuliskan contoh ayat. Okey, Ustazah pilih beberapa sahaja. Okey, yang pertama, bagasi pelancong itu sangat berat. Bagasi pelancong itu sangat berat. Bagasi, tahu bagasi? Beg tarik tu, beg orang pergi umrah atau pergi melancong tu kan, yang beg tarik-tarik tu, itulah nama dia, bagasi ya. Itu adalah sebutan dalam bahasa Inggeris. Dan bila kita tukar ataupun kita tulis kepada tulisan Jawi, okey, pastikan suku kata yang pertama ada tambahan alif di depannya, di suku kata pertama tu. Okey. Yang kedua, aiskrim vanila rasanya sedap. Aiskrim vanila rasanya sedap. Vanila, perkataan bahasa Inggeris. Okey, perkataan bahasa Inggeris ni yang kita sebut dalam bahasa Melayu dan juga kita gunakan dalam bahasa Inggeris. Jadi kita kena tambahkan alif pada suku kata yang pertama. Okey. Okey, baiklah, sampailah saat yang dinanti dan ditunggu. Latihan. Okey, latihan hari ini adalah jawikan. Okey, jawikan 5 sahaja perkataan yang sudah beri. Okey, yang pertama kamera. Yang kedua karate. Yang ketiga kalori. Yang keempat bateri. Dan yang kelima mamalia. Okey. Okey, perkataan-perkataan ini kamu kena tukar dan tuliskan dalam tulisan Jawi. Okey, tulis dalam buku tulis kamu dan kemudian macam biasalah hantar kepada ustazah ya, secara personal. Okey, perlu kamu ingat, okey,
yang kita dah belajar sama-sama awal tadi. Okey, bila kamu jawikan, pastikan suku kata pertama kamu tambah dengan huruf alif, ya. Sebab apa? Sebab perkataan-perkataan ini adalah kata pinjaman bahasa Inggeris, yang mana bila dalam bahasa Melayu kita sebut perkataan itu, dan bila dalam bahasa Inggeris pun kita menggunakan perkataan yang sama. Okey, sebab itulah kita kena letak huruf alif pada suku kata yang pertama untuk membezakan dia sama ada kata pinjaman Melayu ataupun Inggeris. Okey, boleh faham? Okey, sekiranya ada pertanyaan ataupun persoalan, boleh terus personal Ustazah, ya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.